من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran pada minggu ini di dalam subjek TQS tahun 1, di mana kita akan masuk dan sambung kepada surah Al-Bayyinah. Okey, pada pertemuan yang lepas kamu dah belajar surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Jadi pada hari ini, pada minggu ini, kita akan masuk surah Al-Bayyinah ayat 6, ayat 7 dan juga 8. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 68. Okey, buka buku TQS muka surat 68. Okey, jadi pelajar-pelajar diminta untuk tutup mic, mutekan mic. Kalau muallim suruh buka, baru kamu buka. Okey. Alright. Buka muka surat 68. Kita akan masuk tajuk yang baru, ataupun sambungan lah kepada hari tu. Kita dah masuk kepada surah Bayyinah ayat 1 hingga 5. Jadi tahniah ataupun terbaik kepada yang dah hafal, yang dah hantar tugasan. Jadi yang belum, tak apa, usahakan. Jadi kita hari ini kita akan habiskan surah Al-Bayyinah. Okey, keseluruhan surah Al-Bayyinah ada 8 ayat. Yang kamu belajar hari itu baru 4 ayat ataupun 3 ayat. Jadi kita akan masuk kepada surah Al-Bayyinah. Okey, muka surat 68. Okey, yang baru masuk boleh buka muka surat 68, surah Al-Bayyinah. Okey, seperti biasa kita akan pergi kepada struktur dulu. Okey, kita nak kenal surah Al-Bayyinah ni. Okey, semua pelajar boleh tengok pada skrin yang tertera. Okey, kita akan masuk surah struktur surah Al-Bayyinah. Okey, yang pertama kita akan belajar ayat 6, ayat 7 dan juga ayat 8. Okey, kita akan belajar 3 ayat. Okey, kemudian tema bagi surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8 ini adalah akidah. Kita akan belajar kenapa dia berkait dengan akidah. Terletak pada muka surat 598 dan juga 599. Kerana kalau kamu tengok dalam mushaf Al-Quran, surah Al-Bayyinah itu dia terletak di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah, dan dia ada sedikit sambungannya pada muka surat sebelah 599. Okey. Okey, itu surah Al-Bayyinah terletak pada muka surat 598 hingga 599. Dan surah Al-Bayyinah juga merupakan surah ke-98 di dalam Al-Quran. Jadi struktur ni kamu kena fokus. Kerana apa? Nanti ada kuis yang perlu kamu jawab. Okey. Jadi banyak ada jawapan dan sebagainya ada di skrin ini. Okey. Buku surat berapa? Muka surat 68. Okey, yang baru masuk muka surat 68. Okey. Muka surat 68. Okey, yang baru masuk. Okey, kita dah masuk kepada surah yang 98. Masih dalam juzuk 30. Kamu tahun 1 kamu kena ingat kamu masih dalam juzuk 30. Okey. Dan tema surah ini membincangkan tentang apa? Al-Quran dan hadis merupakan rujukan yang sahih dalam Islam. Okey, inilah tajuk untuk surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Okey, iaitu Al-Quran dan hadis merupakan rujukan yang paling sahih. Bermakna dalam Islam ni dua perkara yang kita rujuk kalau kita nak tahu sesuatu hukum, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Okey, dan ada lagi pembahagian-pembahagian lain, nanti kamu akan belajar. Yang penting kamu tahu Al-Quran dan hadis, kerana hadis Nabi SAW, sesiapa yang mengikut dua perkara ini, iaitu Al-Quran, hadis, nescaya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau orang yang dia tidak mengikut Al-Quran, dia tidak mengikut hadis, dia tidak nak mengikut ulama', maka dia akan tergolong dalam golongan yang sesat. Okey.
Inilah tajuk dia. Jadi kamu kena ingat Al-Quran dan hadis merupakan rujukan yang sahih. Sahih ni apa maksudnya pelajar? Rujukan yang benar lah, rujukan yang paling benar. Okey, dalam Islam. Okey. Okey, itu adalah struktur. Jadi pelajar-pelajar faham tak untuk struktur? Jelas tak untuk struktur? Okey, itu adalah struktur. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada pembacaan surah Al-Bayyinah ayat 6, ayat 7 dan juga 8. Lagi seperti biasa, muallim akan baca dahulu dan muallim akan tanya siapa yang nak baca ataupun siapa yang volunteer ataupun sukarela nak baca dengan muallim. Okey, siapa yang nak baca untuk ayat yang ke-6 ini? Siapa yang nak? Kalau nak. Okey. Okey, Rais dulu. Okey, bagi Rais dulu. Okey. Okey, yang lain sabar. Okey, Rais. Sabar Iman, sabar. Kejap lagi orang lain pula. Okey. Okey, bagi Rais dulu. Okey, Rais. Jadi kamu perlu bersedia. Okey, jadi pelajar-pelajar semua kita akan masuk pembacaan. Okey, pembacaan surah Al-Bayyinah pada muka surat 68 juga. Okey, di bahagian atas tu sama dekat skrin ni. Okey, Rais, kamu dah bersedia? Jadi pelajar-pelajar yang lain dengar. Okey, dengar muallim baca, dengar kawan-kawan kamu baca. Boleh? Okey, Rais, boleh? Kamu dah bersedia? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi yang lain-lain, pelajar yang lain dengar dan diam. Okey? Okey, kita akan mulakan pembacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, bagus Rais. Okey, kita akan masuk kepada ayat yang ke-6. Okey. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Okey, Rais, cuba baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Okey, bagus Rais. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Okey, bagus. Terima kasih Rais. Bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi, demikianlah itu adalah pembacaan surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Okey. Untuk ayat yang ke-7 muallim nak perempuan. Okey, perempuan. Siapa perempuan yang nak cuba? Okey, Iman. Okey, Iman dulu sebab Iman dah angkat tangan. Okey. Yang lain tunggu dulu. Okey, Iman bersedia untuk ayat yang seterusnya. Jadi pelajar-pelajar yang lain boleh dengar. Okey, Iman, dah bersedia Iman? Dah. Okey, bagus. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Okey, cuba Iman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Okey, bagus. Tahniah kepada Iman sebab dapat baca dengan baik. Okey, demikianlah itu adalah pembacaan ayat yang ke-7. Okey, untuk ayat yang terakhir. Ayat ini agak panjang. Siapa yang cakap saya tu? Siapa tu? Siapa yang cakap saya tadi tu? Siapa cakap saya dulu tadi? Dia Olivia ke? Bukan. Siapa yang cakap saya tadi? First kali dia sebut. Aisyah ke? Okey, Aisyah. Okey, tak apa. Kita bagi pulang kepada Aisyah. Okey. Okey, Aisyah, untuk ayat yang terakhir, ayat ni agak panjang tau. Jadi tengok kat mana muallim berhenti, kamu ikut. Okey, kalau muallim sambung, kamu sambung. Okey, Aisyah dah bersedia? Okey, bagus. Okey, ayat yang terakhir, ayat ke-8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Okey, cuba Aisyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Okey, bagus. Okey, yang bertanya tadi siapa? Muka surat berapa? Muka surat 68. Okey, muka surat 68. Okey, Aisyah, bagus. Kita tadi berhenti dekat
Anhar, betul. Okey, kita dah berhenti dekat sini. Okey, yang seterusnya. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Okey, cuba Aisyah. Min tahtihan tahtihal anharu khalidina fiha abada. Okey, bagus. Radiyallahu anhum wa radu an. Okey, cuba. Radiyallahu anhum wa radu an. Okey. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Okey, sadaqallahul azim. Okey. Okey, itulah. Ya, ya Iman. Okey, itulah demikian adalah pembacaan surah Al-Bayyinah ayat 6, ayat 7 dan juga 8. Okey, tahniah kepada yang berani mencuba. Jadi pelajar-pelajar yang lain tak apa, kita akan cuba untuk surah yang lain akan dah datang. Okey, tahniah dan bagus kepada yang dapat baca iaitu Rais, Aisyah dan juga Iman. Okey, tahniah. Okey, itulah pembacaan surah Al-Bayyinah untuk ayat 6, 7 dan juga 8. Okey, kita akan pergi yang seterusnya, di mana kita akan masuk pada terjemahan. Okey, seperti biasa untuk terjemahan kamu boleh buka muka surat 73 untuk terjemahan. Okey, terjemahan surah Al-Bayyinah muka surat 73. Okey, muka surat 73. Okey, dah buka? Okey, dah buka. Okey, untuk terjemahan kamu boleh lihat sama seperti dekat yang terpapar di skrin ni, sama. Ya, ya Iman. Nanti ada kerja sekolah kan, yang bawah ni kena salin dekat buku tulis kan? Yang mana? Belum. Bukan. Muallim tak suruh buat lagi. Nanti muallim akan cakap. Okey? Okey. Alright. Kita akan masuk kepada terjemahan seperti biasa. Kita akan tengok pada ayat yang ke-6. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang yang kafaru, orang kafir, min, daripada ahli kitab, ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ni apa, belajar-belajar orang yang mensekutukan Allah. Okey, fi, dalam, nari, apa maksud nar? An-nar maksudnya dengan neraka, jahannam, neraka jahannam. Okey, khalidi, sebagai orang yang kekal, fiha, di dalamnya, ulaika, mereka itu, hum, mereka lah, syarru, seburuk-buruk, al-bariyah, makhluk manusia. Jadi dalam ayat yang ke-6 ni, pelajar-pelajar Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan apa? Allah mengatakan orang kafir daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrik ini, mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Neraka jahanam adalah neraka yang paling kata tingkatan yang paling bawah, iaitu tingkatan yang paling dahsyatlah neraka jahanam ini. Okey, dan antara syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus, dan neraka yang paling tinggi ataupun paling dahsyat sekali siksaannya adalah neraka jahanam. Kalau kita belajar sebelum ni, banyak nama-nama neraka yang kita dah belajar, neraka Hutamah, neraka jahanam dan macam-macam lagi nama neraka yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, itu ya ayat ke-6. Allah menerangkan tentang orang kafir dan orang musyrik yang dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan masuk syurga, tetapi mereka akan duduk di dalam neraka selama-lamanya. Ya Iman? Minum air sekejap. Minum, silakan. Okey. Jadi itu ayat yang ke-6. Untuk ayat yang ke-7, inna, sesungguhnya, alladzina, orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mereka melakukan as-solihati, kebajikan, melakukan amal yang baik, ulaika, mereka itu, hum, mereka lah, khairu, sebaik-baik, al-bariyah, makhluk manusia. Tadi daripada ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa? Allah kata orang kafir ini akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan merekalah seburuk-buruk manusia. Itu orang kafir, orang yang tak beriman. Tetapi dalam ayat yang ke-7 ni Allah kata apa? Orang yang beriman dan melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, melakukan perkara-perkara yang baik, mereka ni adalah sebaik-sebaik manusia. Mereka adalah orang yang beriman. Orang yang baik, orang yang beriman adalah sebaik-baik manusia. Orang yang kafir, orang yang tolak
Islam adalah orang yang seburuk-buruk makhluk ataupun manusia. Okey, itu ayat yang ayat ke-7. Okey, untuk ayat yang ke-8, okey, ayat yang terakhir Allah kata apa? Jazaohum, balasan mereka, inda, di sisi Rabbihim, Tuhan mereka, jannatu, syurga, adnin, okey, tajri, yang mengalir, min, di, tahtiha, bawahnya, anharu, sungai-sungai, khalidina, sebagai orang yang kekal, fiha, di dalamnya, abada, selamanya. Itu Allah beritahu orang yang beriman ini, mereka ini dapat balasan apa di sisi Allah? Mereka dapat balasan yang baik, mereka dapat balasan syurga Aden yang mengalir di bawah itu air ataupun sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga tersebut, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah orang beriman. Orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam syurga dan mereka kekal di dalam syurga tu selama-lamanya, fiha abada. Nampak? Jadi kita kena nak masuk syurga, kita nak kekal dulu dalam syurga, kita kena jadi orang yang baik dan juga orang yang beriman. Okey? Itu Allah kata dekat ayat yang ke-8. Okey, sambungannya lagi. Ada lagi, radiyallahu, Allah redha, anhum, terhadap mereka, waradu, dan mereka redha, anhu, terhadapnya. Allah kata apa? Allah redha terhadap orang yang beriman, dan orang yang beriman pun redha terhadap Allah. Okey, terhadapnya, nya ni bermaksud merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika, demikian itu, liman, untuk orang yang khasyiyah, takut, rabbah, iaitu Tuhannya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, adalah mereka ada sifat ataupun mereka takut kepada Tuhannya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kamu faham tak apa yang cuba diberitahu ataupun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ini? Faham tak belajar-belajar semua? Jadi kita kena masuk, Allah dalam surah ini ada sebut tentang syurga, dalam surah ini ada sebut tentang neraka, dan dalam surah ini juga disebut sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga, dan macam-macam lagi disebutkan. Okey, boleh belajar-belajar. Itu untuk adalah terjemahan supaya kamu faham. Bila kamu baca, dalam ayat ini menerangkan sedemikian. Okey, itulah fungsi bila kamu baca Al-Quran, kamu kena faham maknanya supaya kamu terkesan ataupun kamu faham apa yang cuba dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Okey, boleh, silakan. Okey, jadi kita teruskan kepada bahagian huraian ringkas. Jadi huraian ringkas sama, masih lagi dalam surat 73, kamu boleh lihat di bahagian bawah. Okey, huraian ringkas. Okey, kita pergi yang pertama. Huraian ringkas ni apa yang diringkaskanlah daripada surah Al-Bayyinah ini. Okey, tengok yang pertama. Orang-orang kafir dan orang yang ingkar suruhan Allah Subhanahu wa taala akan diseksa dan ditempatkan di neraka Jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah, orang-orang yang kafir dan orang yang ingkar suruhan Allah, maksudnya orang kafir yang tidak menerima Islam, dan mereka dan golongan juga yang ingkar ataupun tak nak terima apa suruhan Allah, dan larang buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh, maka mereka ini akan diseksa dan ditempatkan di neraka Jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita janganlah jadi seperti orang kafir dan juga orang yang ingkar suruhan Allah. Kenapa? Kalau kita jadi seperti mereka, kita akan diseksa dan kita akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam dan kekal di dalam selama-lamanya. Jadi kita tak nak, na'udzubillah, kita tak nak duduk dalam neraka Jahannam. Kita nak duduk di dalam syurga paling tinggi, apa? Syurga Firdaus. Okey? Itu yang pertama. Itu penerangan yang huraian ringkas yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan mendapat pelbagai nikmat di syurga nanti, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang beriman pula, Allah SWT memberitahu mereka dan juga mereka yang melakukan amal soleh, solat, bersedekah, haji dan sebagainya, akan mendapat pelbagai nikmat di syurga nanti, dan mereka kekal di
di dalamnya. Jadi tadi kamu dengar tentang orang kafir akan dimasukkan dalam neraka, lepas tu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pada kali yang kedua ni kamu dengar orang yang beriman pula, orang yang melakukan amal soleh akan mendapat pelbagai nikmat di syurga dan mereka kekal di dalamnya. Nikmat di dalam syurga tu tidak terkata. Kita tak boleh nak bayangkan, kita tak boleh nak fikirkan dengan kita punya fikiran. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu pelbagai nikmat yang ada di dalam syurga, dan kita akan kekal di dalam syurga jika kita menjadi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, meredai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Jadi sifat-sifat yang beriman itu dia sentiasa meredai ketentuan Allah, takdir Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk dia, dia redha. Apa yang Allah jauhkan daripada dia pun dia redha. Segala perkara yang Allah dah tentukan untuk dia, rezeki dia, makanan dia, kerja dia, urusan dia dan sebagainya, dia bersyukur dan redha kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara ciri-ciri sifat orang yang beriman. Okey, uraian ringkas yang terakhir, Allah meredai orang-orang yang melakukan amal soleh dan meyakini ketentuannya. Jadi Allah redha akan orang yang selalu melakukan amal soleh, solat, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, mengingati Allah dan sebagainya, segala amal-amalan soleh. Dan orang yang meyakini ketentuannya, maksudnya dia percaya akan qada dan qadar Allah. Inilah orang-orang yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu demikianlah huraian ringkas daripada surah Al-Bayyinah ayat 6, ayat 7 dan juga 8. Alhamdulillah, jadi kita dah belajar surah Al-Bayyinah habis pada hari ini. Hari tu kita belajar ayat 1 hingga 5. Pada hari ini kita masuk kepada ayat 6 hinggalah 8. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dah sampai kepada habis untuk surah Al-Bayyinah. Jadi pelajar-pelajar ada apa-apa soalan ataupun tidak? Ada apa-apa soalan ataupun tidak? Ada? Pelajar-pelajar semua faham? Okey, kalau faham, jadi maknanya kamu dah bersedia dengan tugasan, okey? Jadi muallim lepas ni habis sahaja kelas, muallim akan postkan tugasan tu dan kamu perlu lakukan. Okey. Jadi muallim akan tunjuk dekat kamu sedikitlah. Muallim akan tunjuk. Nanti dekat tugasan kamu tu akan disertakan dengan kuis. Okey. Contoh muallim tunjuk. Okey. Nanti kamu buka, muallim akan post mengenai tugasan kamu tu. Jadi yang ni. Okey, kamu nampak tak dekat skrin? Nampak tak? Okey. Dekat skrin ni. Okey. Cikgu, saya tak pernah main kuis kalau. Tak apa. Cikgu. Ya. Kalau dengan Cikgu Fahal saya tak pernah main kuis dengan cikgu lain. Tak apa. Yang ni dah ada kuis dah. Cikgu dah siapkan. Okey, nanti cikgu akan post yang ni. Okey, belajar-belajar. Cikgu akan post kamu apa yang kamu perlu buat. Yang pertama, Dekat grup tahun 1 ke dekat GKS? dekat grup tahun 1. Kejap lagi muallim post. Okey. Nanti muallim akan post ni. Yang pertama, Baik, bos. tugasan kamu kena hafal surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Lepas tu kemudian kamu kena hafal 3 huraian ringkas. Jadi kamu yang kedua kamu kena salin semula ayat tu. Kemudian yang ketiga ni, kamu perlu menjawab kuis. Nanti kamu tekan pada link ni yang muallim bagi ni. Nanti dia akan keluar tau. Dia akan keluar dekat kamu macam ni. Okey, jap muallim tunjuk. Bila kamu tekan sahaja link yang muallim bagi tu, tekan sikit cikgu nak buat kuis sekarang. Kejap. Okey. Bila kamu dah tekan tu, dia akan keluar dekat ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nanti kamu tekan link tu, akan keluar ni, kamu masukkan nama kamu. Okey, contoh nama kamu siapa? Iman Khadijah. Okey, contoh. Kamu masuk nama kamu. Okey, Iman Khadijah. Lepas tu kamu tekan start, kemudian kamu teruskan jawab. Okey, faham? Faham tak belajar-belajar? Faham. Yang penting nanti link ni muallim akan post dekat ni. Tak buat nama cikgu. Tulis okey. nama penuh ke tulis nama pendek? Kalau boleh tulis nama kamu lah yang jangan kalau nama kamu contoh nama kamu Iman, kamu tulis Iman je. Takut nanti nama orang lain pun ada Iman juga kan. Kamu tulislah nama penuh. Contoh nama muallim. Okey. Muallim tulis nama macam ni je. Ataupun kamu nak tulis nama penuh pun tak apa. Jadi
Untuk Nama jangan Muallim kamu Muhammad Farhan. okey, kamu tulis nama, lepas tu tepi ni kamu tulis kamu satu Dah apa? nak habis kelas ke? Kamu tulis satu apa? Contoh kamu satu Bukhari. Kamu tulis satu Bukhari. Okey, kalau kamu satu Muslim, kamu tulis kat sini satu Muslim. Okey, nama kemudian kelas apa. Okey, supaya muallim boleh tahu kamu daripada kelas mana. Okey. Boleh belajar-belajar? Okey, dah bersedia? Nanti nak jawab kuis ni. Kuis ni hanya ada 5 soalan saja. Boleh. Nanti kita tengok siapa yang betul semua. Okey. Siapa yang muallim tak boleh tekan start. Kamu yang kena buat nanti. Okey. Kalau muallim kalau muallim tekan start, muallim jawab, muallim betul semua. Nanti muallim menang. Kamu kalah. Siapa? Jadi nanti siapa yang paling betul semua dia ada dapat. Siapa dapat nombor 1, siapa dapat nombor 2. Nanti muallim akan sebutkan siapa dapat nombor 1, nombor 2. Kalau betul semua dan cepat jawab, dia dapatlah nombor 1. Okey, faham? Okey, itu untuk kuis. Seterusnya yang lain tugasannya adalah sama. Okey, boleh belajar-belajar. Nanti muallim akan post terus kepada grup. Okeylah, muallim post sekarang supaya kamu boleh terus buat nanti lepas dah habis kelas. Jadi ada apa-apa soalan tak belajar-belajar? Cikgu dah habis kelas ke? Kejap, muallim nak tanya dulu. Cikgu dah nak habis kelas ke? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Betul? Kamu faham apa yang kamu belajar dah ini? nak habis kelas ke? Okey, kejap Okey, muallim post dekat grup tahun 1. Nak habis kelas ke ni? Nanti kamu boleh tengok pada grup lah. Okey. Grup tahun 1 tugasan tu. Siapa yang jawab betul semua, dia akan dapatlah markah tinggi. Cikgu dah nak habis kelas ke? Kejap. Siapa tu? Amir, kejap. Okey, muallim dah post dah dekat grup. Nanti ada link quiz tu, nanti kamu jawab. Okey. Alhamdulillah, jadi kita dah sampai kepada penghujungnya. Diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kamu. Insya-Allah kita jumpa pada hari Khamis nanti untuk subjek fiqh solat. Okey. Jadi kamu semua jaga diri, kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.